Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, selamat datang ke channel aku Borak JC. Nama aku Farhan Roslan. Tak ada kaitan dengan Messi Kedah. So kami adalah dua individu yang berbeza. Jadi untuk episod hari ini, aku akan kupaskan JC daripada sebuah pasukan, iaitu juara Liga Super 2020, juara Liga Super 2019, juara Liga Super 2018, juara Liga Super 2017. Kejap. Penat. Juara Liga Super 2016, juara Liga Super 2015 dan juara Liga Super 2014. So 7 kali, iaitu pasukan JDT. So korang nak tahu sama ada JC home atau away aku akan bincangkan pada hari ini. Korang layan intro aku dulu. JDT memperkenalkan dua jersey pada tahun ini, iaitu home kita tahu warna utama pasukan Johor iaitu biru dan away adalah warna putih. So untuk episod hari ini aku akan borak pasal jersey JDT away. Tapi sebelum tu aku akan sepintas lalu untuk jersey JDT home. Malangnya baju ni aku masih belum dapat, tapi aku just roughly borak lah pasal design dan konsep jersey untuk home bagi pasukan JDT. Pada sebelum launching date untuk jersey ni, mereka men-teaserkan bahawa akan ada vibe diamond. So dalam fikiran aku merasakan ini mesti design mereka seakan-akan Urawa Reds. Dan bila hari launching, dan memang betul, memang jersey ni dia tak sama macam Urawa Reds, tapi dia seakan-akan Urawa Reds. So Nike kita, as kita tahu, Nike memang kita tak boleh expect tinggi lah, sebab template yang digunakan, even design dan corak yang digunakan memang seakan-akan sama untuk setiap pasukan. So kita kena tahulah sebab selalunya Nike akan buat satu special design untuk tim-tim elite saja, macam Barcelona, PSG, Liverpool lah. So untuk design untuk tim-tim elite selalunya memang akan ada satu special design lah. Begitu juga dengan pasukan international, macam pasukan France, Brazil, Netherlands, England. So pasukan-pasukan negara yang besar yang bertaraf elite memang akan dapat satu special design, special template daripada Nike. Kalau macam kita, even jersey Malaysia pun, kita akan dapat template yang lebih kurang saja dengan pasukan yang biasa lah, maksudnya bukan dari pasukan elite lah. So untuk JDT ni, untuk JDT home, template, bila diorang keluarkan template ni, design template mereka seakan-akan beberapa jersey daripada pasukan Eropah. Contohnya macam pasukan Sunderland away dan juga pasukan Portsmouth. Cuma bezanya pasukan-pasukan ni bercollar. Tapi untuk JDT home ni leher bulat. Anyway, bagi aku, walaupun mereka menggunakan template yang sama, design yang lebih kurang, tapi ianya tetap menarik aku untuk mendapatkan baju ni lah. So aku masih belum berpeluang lagi untuk dapatkan jersey home ni. Dan kalau ada rezeki, aku akan cuba untuk dapatkan jersey home JDT. Untuk konsep design, mereka menggunakan konsep design diamond, di mana kita tahu Johor adalah, perkataan Johor itu sendiri berasal daripada perkataan Jauhar, daripada bahasa Arab yang bermaksud permata. So ini adalah bertepatan lah dengan konsep jersey dan Johor itu sendiri. So dia memang melambangkan apa itu Johor. Selain itu, jersey home ini juga adalah sempena ulang tahun 135 tahun Mahkota Johor. So ia adalah sangat baik dan sangat baguslah kiranya dia menterapkan nilai-nilai Johor itu sendiri di dalam baju pasukan JDT home ini. Jersey home JDT ni ada dua variant, iaitu player issue dan juga fan issue.
Untuk player issue, ia akan ada warna merah, satu line warna merah di tepi. Manakala untuk fan issue, warna merah tu tak ada. So, ianya agak, perbezaan tu agak ketara dari segi design. Dan malangnya, yang home pihak JDT tidak menjual baju ini. Aku mengharapkan agar pihak JDT dapat mempertimbangkan untuk jual jersey versi play issue lah untuk home, versi home. Untuk pasukan JDT 1 akan mengenakan play issue, tapi untuk pasukan JDT 2 akan memperkenakan versi fan issue lah. So kalau nak tengok versi fan issue, korang boleh tengok lah perlawanan JDT 2. Kalau untuk tengok yang version play issue, korang boleh tengok yang versi yang perlawanan di JDT 1. So itu saja sekitar selalu pada aku untuk JDT home. So kita tengok JDT away. So ini adalah jersey JDT away untuk tahun ini. So ada antara korang yang dapat tak baju ni? So untuk aku, alhamdulillah, aku antara insan-insan yang berjaya yang mendapatkan baju ni. Memang penat lah untuk beratur, untuk berebut selepas a day after launching untuk dapatkan baju ni. Dan yes, aku adalah antara insan yang bertuah untuk dapatkan baju ni. So kepada kawan-kawan yang berjaya dapat baju ni, jaga elok baju ni. Dan juga kepada yang tak berjaya, sila cuba lagi di lain masa. So aku harap pihak Johor dapat mengeluarkan balik lah jersey ni. Aku pun tak sure either baju ni akan dikeluarkan balik ataupun tak lah. So diharapkan, harap dapat keluar lah balik baju ni. Sebab aku rasa, aku percaya masih ramai yang mencari dan cuba untuk dapatkan baju ni. So kita tengok design apa yang ada pada baju ni. Ini adalah pandangan hadapan untuk jersey JDT away. Dan ini adalah pandangan belakang untuk jersey JDT away. First of all, aku akan pergi kepada template baju ni. So ini adalah basic template, standard template Nike yang digunakan pada tahun ini. Di mana kita tahu jersey Malaysia yang warna kuning tu, yang home, yang buruk tu, aku memang tak suka. Sorry lah kepada siapa-siapa yang suka baju home Malaysia. Pada aku, itu sangat buruk. Tapi template dia orang adalah sama. Daripada lengan, daripada panel ni, panel depan, sama. Collar, butang, semua sama. Okay? Dan even tepi tu pun sama. Tapi aku percaya korang mesti akan rasakan ini jauh lagi cantik daripada warna, skim warna yang dikenakan pada jersey home Malaysia tu sendirilah. So untuk warna ni, skim warna yang dikenakan adalah warna putih, di mana ianya adalah bertributkan kepada Stadium Sultan Ibrahim, iaitu home ground bagi pasukan JDT. Dan juga ada sedikit warna merah di bahu dan juga warna biru di tepi baju ni. So ini menampakkan ciri-ciri Johor dan juga ciri-ciri kosmetik yang cantik lah untuk baju JDT away ni. So kita tengok pada tag yang dipakai kat atas ini. Ini adalah baju ini, tag yang dipakai adalah jenis heat press. So kita tahu bahawa ini adalah jenis play issue yang telah diklaimkan oleh pasukan JDT. Dan untuk pengetahuan korang semua, ini adalah jenis P2R dan bukannya weaponite. So aku akan explain nanti itu di akhir episod ni. Tapi aku akan imbas dulu untuk design baju ni. Alright, untuk logo, ini adalah logo JDT pada baju ini, di mana ia mengenakan getah silikon. So aku suka logo ni, memang cantik. Dan juga ada shining yang dipakai kan adalah amat cantik dan menarik. Dan logo ni juga, kalau boleh korang basuh tu dengan henjut kokor lah. Especially pakai mesin ke, pakai dryer ke. Aku rasa kalau pakai kerap, korang pakai mesin ke, dryer ni, mahu especially yang kilau-kilauan ni akan dikorbankan dulu. So aku basically aku sendiri selalunya jersey aku akan basuh pakai tangan je lah. Selalu aku celok dan gantung je lah kan. So aku suka logo ni sebab ia nampakkan ciri-ciri mewah dan mahal dan international untuk pasukan Johor tu sendiri lah.
Dan ini adalah logo Nike. Ini standard lah. Di mana-mana jersey Nike samalah logo mereka. Dan alright, ini aku nak sentuh, iaitu bukan logo sponsor tapi logo partnership dan juga ataupun collaboration di antara UNICEF dan juga JDT. Kita tahu pasukan JDT telah adakan collaboration partnership di antara mereka dan juga UNICEF pada tahun lepas atau pada tahun ini. Pada tahun ini mereka ada collaboration di antara UNICEF dan Johor pada tahun ini. So ini adalah jersey debut JDT yang mengenakan collaboration UNICEF dengan UNICEF lah. So untuk pasukan bola sepak di dunia ni yang aku tahu yang mengenakan UNICEF adalah Barcelona dan juga Olympiacos. So maybe JDT pasukan ketiga kot aku rasa. Dan juga pasukan pertama di Asia Tenggara dan juga mungkin pasukan pertama di Asia. So kalau ada pasukan lain lagi yang menggunakan UNICEF ni, korang boleh share lah dekat ruang komen di bawah ini. Mungkin aku ada tinggal pasukan-pasukan mana yang pernah menggunakan UNICEF di baju official perlawanan diorang lah. Okay, seterusnya adalah lengan. Lengan yang dipakai pada baju ni adalah jenis texture. So texture ni agak cantik dan menarik. Sama seperti texture pada jersey Malaysia. So aku suka texture ni. So ianya menampakkan satu kelainan lah pada baju ni sendiri. Yang seterusnya adalah pada bahagian tepi ni. So tepi ni untuk tahun ini Nike mengenakan konsep zigzag pada jersey JDT. So di mana ini adalah template baru untuk Nike kepada semua pasukan yang diorang sponsor untuk tahun ni. So kita tengoklah kalau semua pasukan Nike mostly yang baru pada tahun ni semua mengenakan konsep zigzag lah dekat bahagian tepi ni. So untuk di bawah ini macam biasalah ada tag engineer by Nike. So ini adalah baju ni direka khas oleh Nike kepada pasukan JDT. Untuk di bahagian belakang pula, first aku akan pergi kepada kain. Kain yang dipakaikan adalah kain jenis mesh. So korang dapat lihat lah ada lubang-lubang dekat sini. So ini dapat memberikan keselesaan kepada pemain ketika bermain di atas padang lah. So ini adalah berbeza daripada jersey Home Malaysia. Belakang jersey Home Malaysia biasa, tak ada mesh. So ini adalah salah satu perbezaan di antara P2R dan juga kain Stadium Issue. Untuk di bahagian top back, di bahagian top back ni dia mengenakan macam biasalah jersey Johor. Selalunya akan ada peta, bendera Johor dan juga perkataan Johor. So aku suka konsep ni. Macam video-video yang sebelum ni aku dah sebut bahawa ini adalah penting untuk letak kerana ini adalah salah satu ciri-ciri identiti kelab itu sendiri, ciri-ciri pasukan itu sendiri yang dapat menarikkan lagi desain konsep untuk jersey yang dikeluarkan. Seterusnya adalah logo sponsor. So logo sponsor ni macam biasalah, seperti tahun-tahun lepas akan ada, tahun ini akan ada 3 logo sponsor di bawah ni. Untuk design name set, okay, baju ni aku tak letak lagi. Aku pun belum decide lagi untuk letak nama siapa kat belakang ni. Tapi itu aku akan tengoklah pada base performance player di atas padang untuk tahun ni lah. So tu maybe aku akan letak pada end of season lah kot. Untuk design name set baju ni adalah warna biru dan juga merah. So aku suka design dia. Design ni sangat cantik dan sangat elegan. Dan bersesuaian dengan baju ni, di mana baju ni adalah berwarna putih, biru dan merah. Dan name set tu warna biru dan merah. So ia adalah menarik dan cantik lah. Dan juga apa yang lagi best ni untuk name set JDT Away ni, ada logo pasukan Johor di bawah nombor itu sendiri. Ianya sama seperti apa yang dipakaikan kebanyakan kelab-kelab Eropah yang ada sekarang lah. So name set JDT itu sendiri pun kita dah boleh tengok betapa internationalnya baju JDT itu sendiri. And then okay, label untuk original Nike selalunya akan meletakkan tag label di bahagian lengan lah. So dia takkan letak tag di bahagian belakang ni lah. Kalau bahagian belakang ni, ini bukan original lah. Untuk konsep
player issue baju ni. So seperti yang kita tahu, baju ini adalah baju player issue. So Nike, bagi Nike, player issue untuk Nike adalah Weaponic. Tapi perkataan Weaponic tak ada pun dekat baju ni. Even design Weaponic itu sendiri pun tak ada kat baju ni. Sepatutnya yang kita tahu, seperti yang kita tahu, Weaponic akan ada beberapa texture di depan, di bahagian depan sini, dan juga beberapa texture di lengan dan juga di belakang. Texture yang ada lah. Yang seperti yang kita boleh tengok, selalunya Weaponic akan taja untuk pasukan-pasukan elit Eropah seperti macam PSG, Barcelona dan juga Liverpool. Okay, dan juga Liverpool. Di mana Weaponic adalah kain yang dikenakan lah untuk pemain yang untuk beraksi di atas padang lah. So untuk jersey JDT ni, ianya bukanlah Weaponic, tapi ia adalah P2R, iaitu Player to Replica Issue. So kita boleh tengok lah kan, memang tak ada Weaponic, memang design ni biasa je, memang standard macam baju replika. Tapi fitting untuk baju ni, adalah sangat fit, di mana double XL baju ni, pit to pit size dia adalah equal to L untuk home jersey, di mana home jersey adalah stadium issue. So pit to pit baju ni, korang boleh check balik dekat JDT store, memang pit to pit double XL adalah sama dengan L untuk fan issue lah. Okay, so untuk detail P2R ni, aku sendiri pun sebenarnya tak berapa sure lagi apa yang detail dia. Dan aku pun tak sure sama ada pasukan-pasukan besar Eropah pernah pakai ke tak versi P2R ni untuk player mereka di atas padang. Tapi untuk JDT, memang even tahun lepas pun, kalau tak silap aku, memang diorang dah kenakan P2R ni as a player issue diorang lah. And memang P2R ni pun, P2R sendiri ni pun ada beza juga dengan stadium issue. So selalunya stadium issue, then P2R, then barulah Weaponic lah. So kita tahulah Weaponic ni memang selalunya dikenakan pada pasukan-pasukan elite lah. So even kita tengok, korang pun boleh tengok nampak kan, fit. Even aku tunjuk macam ni pun nampak kan ada curving pada baju ni lah. So rating untuk baju ni, aku akan bagi sekejap aku kira dulu. Okay, 8.6 daripada 10 untuk rating baju jersey JDT away. So korang rasa macam mana? Adakah overrated rating tu, ataupun in-rated, ataupun underrated? So kalau korang ada apa-apa lagi pendapat pasal baju ini, tinggalkan komen di bawah ini. So okay, itu saja ulasan aku untuk jersey JDT away pada tahun ini. So untuk pasukan JDT, memang aku tak ada nak expect, untuk especially kat Liga Domestik lah. Liga Domestik tu, even sebelum nak start Liga pun, orang pun dah, expectation orang pun dah tahu dah, oh ni mungkin juara lah ni kan, juara lah, juara kali ke-8, ke-9, ke-10 lah kot kan. And maybe untuk pasukan lain hanya berebut tempat di tempat kedua lah. Tapi untuk persaingan Liga Super setakat ini, so far aku nampak pasukan lain sudah mula memberikan saingan yang sengit kepada JDT. Walaupun JDT masih di atas, tapi pasukan-pasukan lain sudah himpit dah sudah dekat dengan pasukan JDT itu sendiri. So ini adalah baik perkembangan yang baik untuk Liga kita juga. Dan juga sebenarnya ini adalah baik juga untuk JDT itu sendiri lah. So kalau dia dapat satu pertentangan yang baik di dalam Liga sendiri, so dia orang akan lagi more prepare untuk di peringkat Asia lah. Sebab aku lagi nak tengok macam mana performance JDT tu sendiri di Asia Champions League nanti. So kalau boleh, yalah, kita semua rakyat Malaysia mesti nak, kalau boleh JDT pergi sejauh mana yang mereka boleh pergilah. So all the best untuk pasukan Johor Darul Takzim di Asia Champions League nanti. Dan tanyalah di atas semua usaha kan yang mereka telah lakukan, yang mereka telah dapat dan achieve dalam masa within 10 years kot aku rasa. Dalam masa 10 years ni dah macam-macam jenis kejayaan dan macam-macam jenis sejarah yang mereka telah ciptakan kan, baik di dalam padang dan juga di luar padang. So aku nampak sangat kan
Mesti ada antara korang yang cakap, aduh, Muhammad ni puji-puji pula, lebih-lebih pula puji-puji pasukan Johor. Tapi aku cakap berdasarkan fakta, kan, berdasarkan apa yang kita nampak atas kertas kan, kertas TV semua kita nampak. Itu beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh pasukan Johor lah. Kan, maybe ada antara korang cakap, alah, tak apalah, kan, pasukan ni dijaga oleh anak raja, keturunan raja, kan, waris-waris diraja. So, ada duit, semua jalan lah. Tapi ingat, ada pasukan di Liga Super juga di bawah naungan kerabat-kerabat diraja. Tapi itulah, jaga kelab macam buat hobi kan, macam jaga tak jaga kan. Kadang-kadang rasa nak perform tahun ni, perform kan. Tahun esok nak buat tak perform kan, buat macam hobi. So so Tenji pernah cakap, kalau ada duit, tapi kalau tak boleh berfikir, tak guna juga, tak ke mana juga. So kita tengoklah kan, dengan setup Johor tu sendiri dan juga management diorang tu, nampak betapa efisiennya diorang. So kalau management diorang tu bagus, hasil dia adalah apa yang korang lihat lah kat JDT tu sendiri kan. Kalau management tu ke laut kan, memang tak boleh buat apa lah kan? Tak boleh buat apa-apa lah kan. Dan memang betul, duit adalah salah satu kekuatan pasukan JDT. Tapi sistem diorang itu sendiri juga adalah satu kekuatan untuk mereka lah. Dan orang selalu tanya aku, macam mana untuk beat JDT? Pasukan apa yang boleh beat JDT? Bagi aku, kita as a fan, kita kena bantu pasukan Liga M3 lah. Liga-liga sosial lah. Sebab diorang kebanyakannya, diorang ada sistem, diorang ada passion, diorang ada impian, diorang tahu macam mana cara nak buat kerja, dan diorang tahu macam mana nak jual merchandise diorang. Cuma kekangan kewangan saja yang menjadi masalah pada pasukan Liga M3 inilah terutamanya. Dan kita boleh tengok banyak pasukan-pasukan Liga Sosial yang telah mula naik, yang telah ada passion diorang sendirilah. So akhir kata pada aku, kalau aku ada terkasar bahasa ke dalam video aku untuk hari ini, aku mohon maaf. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu datang pada aku sendiri. So, sampai ketemu lagi kita di episod lain episod. Sebelum tu, korang like, subscribe dan share lah dekat kawan-kawan korang semua. Okay? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum dan